السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 185, masalah 107. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyedikitkan dunia. Masalah 107, muka surat 185, masih lagi beredar pada membahaskan sikap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengambil dunia ala qadar dalam kehidupannya. Kita sambung masalah 107. Sesungguhnya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahaja menyedikitkan dunia dan tidak hirau akan kesedapannya, dan tiada tamak mengumpulkan asbab bagi bersedap-sedap itu. Bahkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ikut turut seperti Nabi juga. Baik, kita mulakan dengan membahaskan persoalan bahawa bukan sekadar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyedikitkan dunia, kelaparan dan sebagainya, tetapi turut sama mengikut contoh Rasulullah ialah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang akan kita baca kisahnya sekejap lagi. Itulah para sahabat sampai ke tahap kehidupan Nabi yang sedemikian pun menjadi ikutan mereka.
Mereka berlapar seperti mana Rasulullah berlapar. Ingat peperangan Khandaq, ingat peperangan Ahzab pada tahun ke-5 Hijrah. Peperangan yang diselimuti dengan kesejukan Madinah. Madinah pada waktu itu musim sejuk yang mencengkam hingga ke tulang hitam. Ingat ketika berlaku Khandaq, para sahabat kekurangan makanan, lapar yang amat sangat, kekurangan alat untuk menggali parit, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah. Sa'ad adalah dua pupu Rasulullah, datuk adik-beradik. Sa'ad bin Abi Waqqas telah meminta izin kepada Nabi untuk meminjam peralatan menggali parit dari orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Serba tak cukup, termasuk makanan. Lapar yang amat sangat. Tetapi demikianlah para sahabat dalam bab mempertahankan Islam, membela Islam, menghadapi serangan musuh. Mereka tidak peduli lapar atau kenyang. Begitulah mereka. Sehingga kekurangan makanan, dan sahabat mengikat perut mereka dengan seketul batu. Lalu Nabi tunjuk kepada mereka bahawa Nabi pun ikat batu di perut dalam perang Ahzab. Tetapi Nabi 2 ketul batu. Itulah kelaparan. Tetapi tetap Islam dipertahankan. Kita jangan jadi manusia yang kenyang tergolek di dunia, menjadi pecacai penjilat-penjilat dunia, tetapi membiarkan Islam diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah nilai hidup kita seperti itu? Dalam keadaan kita tahu kita semua akan mati bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan berhadapan dengan mahsyar. Kita akan ditanya Allah tentang sikap kita di dunia terhadap agama Allah yang kita cintai ini. Maka sahabat mengikut Nabi sampai pada tahap berlapar. Dengan kerana banyak daripada sahabat-sahabat Nabi itu yang menahan lapar ke atas dirinya, seorang daripadanya, Baginda Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, menantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah suami bagi Fatimah radhiyallahu anha. Ada hal Baginda Ali sedikitkan dunia dan menahan lapar itu telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Akan hadisnya begini. Di antara contoh yang bakal kita lihat sekejap lagi
adalah kelaparan yang ditanggung oleh sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang menerima Islam pada usianya 6 tahun. Seorang sahabat yang tak tahu kita nak cakap kepantasan, ketangkasan di dalam menghadapi musuh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seperti yang telah dirakam oleh Mahmud Al-Misri di dalam kitabnya Ashabur Rasul, ketika dia mengambil sahih di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Sayyidina Ali, engkau denganku adalah seperti Harun bersama Musa alaihi wassalam. Cumanya tiada lagi Nabi selepas ini. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi kata Sayyidina Ali macam Nabi Harun kepada Nabi Musa. Itu dia darjat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah seorang lelaki yang kalau Nabi jatuhkan hukuman pancung, katalah dapat tawanan perang, seperti Uqbah bin Abi Muayyad laknatullah dalam perang Badar, ada tawanan yang Nabi tak bunuh dalam perang Badar, Nabi ambil tebusan, bayar duit. Ada tawanan yang Nabi bebaskan free of charge, iaitulah ayah saudaranya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Tak Islam lagi waktu tu. Sayyidina Abbas kafir lagi, jadi tawanan dalam perang Badar. Nabi minta izin para sahabat untuk membebaskan Sayyidina Abbas tanpa bayaran, dan sahabat mengizinkan. Ada yang Nabi jatuh hukum bunuh, itulah Uqbah bin Abi Muayyad. Panjang cerita dia. Ada ayat turun tentang kisah Uqbah bin Abi Muayyad. Ayat 27, 28, 29, juzuk 18 surah Al-Furqan. 3 ayat tu baca. Turun bersempena kisah Uqbah bin Abi Muayyad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kemaafan kepada dia. Nabi menjatuhkan hukuman bunuh. Dan selalunya apabila Nabi jatuhkan hukuman bunuh pancung, selalu yang bertugas 2 orang aja. Hak lain tak boleh campur. 2 orang ni saja Nabi detail. Nabi tugaskan pancung. Bila Nabi kata pancung, 2 orang ni je. Sayyidina Ali dan Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhuma. Ini 2 orang ni ya. Bila Nabi kata pancung, 2 inilah akan bertugas memancung kepala musuh. Itu Nabi detailkan. Orang lain tak boleh kacau. 2 orang ni je. Termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah yang telah
menghadapi musuh dan telah berjaya memenangkan Islam di dalam banyak peperangan. Jangan kita lupa, ketika berlaku peperangan Ahzab, musuh pertama yang cuba untuk menyeberang parit ialah Amru bin Wadud laknatullah, yang pada waktu itu dia berusia 80 tahun. Kafir ni. Oh, dia 80 tahun waktu tu. Tetapi dia memang tangkas dengan permainan pedang. Dan dia mencabar Rasulullah dalam keadaan Nabi mendiamkan diri di peringkat awal. Dia cabar Nabi. Dia kata Nabi pondan, penakut, bacul. Mana dia syurga yang Muhammad janji dekat kamu? Nabi memberi isyarat kepada sahabat supaya berdiam diri. Jangan layan. Provokasi. Amru bin Wadud dengan pedang dia masuk dalam parit, mencabar Rasulullah. 3 kali dia cabar. Masuk kali keempat, Saidina Ali bangun. Ya Rasulullah, tak boleh biar ni. 3 kali dah ni. Duk kata kita pondan, bacul, penakut. Duk main-main dengan syurga. Ya Rasulullah, 3 kali dah ni. Maka Nabi faham hasrat Saidina Ali. Nabi kata pergi. Maka Ali menebas kepalanya. Yang kata samsing Amru bin Wadud jatuh di tangan Saidina Ali radhiyallahu anhu. Jangan lupa perang Badar, ketika 3 musyrikin keluar mencabar Rasulullah. Utbah bin Rabi'ah, abangnya Syaibah bin Rabi'ah, dan anak kepada Syaibah, anak kepada Utbah, iaitulah Al-Walid bin Utbah. 3 keluar cabar Nabi dalam perang Badar. Lalu keluar 3 orang Ansar. Lalu kata Utbah, ni kami tak kenal ni. 3 ni siapa ni? Kami nak orang kampung kami. Maksudnya orang Mekah lah, baru kita sedap berlawan. Maka Nabi kata, keluarlah Hamzah, keluarlah Ali, dan keluarlah Ubaidah. 3 orang Mekah keluar. Dan Ali berjaya, Hamzah berjaya membunuh Utbah. Ali berjaya membunuh abang Utbah, iaitulah Syaibah. Manakala Ubaidah berhadapan dengan Al-Walid, anak penakan kepada Syaibah, iaitulah anak Utbah. Lalu kedua-duanya bertempur dalam keadaan luka parah. Maka Ubaidah akhirnya mati syahid ketika luka yang amat teruk. Dan Al-Walid berjaya dimusnahkan oleh Saidina Ali radhiyallahu anhu. Di dalam peperangan Khaybar, siapa yang Nabi beri panji-panji untuk meruntuhkan benteng Yahudi di tempat namanya Khaybar, setelah Abu Bakrin gagal, setelah Saidina Umar gagal, dan Saidina Uthman menanti-nanti pada esok hari mengharapkan panji-panji itu diberikan kepadanya untuk merempuh benteng Khaybar. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, Ali, mana Ali? Lalu sahabat kata, Ali marid. Ali sakit. Ali sakit mata, bengkak. Nabi kata panggil dia. Maka dibawa Ali, mata merah, sakit mata. Maka Nabi ludah. Syufi'a Ali fil hal. Nabi ludah. Maka sembuhlah Ali.
on the spot. Filhal, lala tu juga sembuh. Maka Nabi kata Ali, ambil panji-panji. Dan Ali radhiyallahu anhu merempuh benteng Khaybar, membuka 1-2 benteng yang akhirnya membawa masuk tentera-tentera Islam dan tumbanglah Yahudi di Khaybar. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah seorang lelaki yang terlibat di dalam peperangan dengan Muawiyah. Di sinilah adab yang kita mesti ada. Kita jangan mencerca para sahabat. Sayyidina Ali memerangi Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah memerangi Sayyidina Ali. Ulama membahaskan adalah kerana ijtihad mereka. Walaupun majoriti ulama bersetuju yang benar pada waktu itu ialah Sayyidina Ali. Tetapi kata ulama, Islam memaafkan Muawiyah kerana mereka adalah sahabat Nabi. Muawiyah bukan calang-calang manusia, abang ipar Rasulullah. Muawiyah adalah abang ipar Nabi. Kerana Ramlah binti Abu Sufyan, adik dia, adalah isteri Rasulullah. Muawiyah adalah penulis wahyu. Kita boleh baca Quran, antaranya jasa Muawiyah. Dia penulis wahyu. Maka ulama kata mereka berijtihad. Dua-duanya benar, kata ulama. Atas ijtihad mereka berperang. Walaupun ulama setuju kebenaran itu di pihak Sayyidina Ali, tetapi ulama memaafkan Muawiyah kerana sifatnya seorang sahabat Rasulullah. Dan bagaimana berlakulah majlis tahkim dan sebagainya. Panjang cerita dia. Sehingga akhirnya terbitlah satu puak namanya Khawarij. Khawarij tidak bersama Ali, tidak bersama Muawiyah. Khawarij adalah golongan yang akhirnya bermesyuarat untuk membunuh Sayyidina Ali. Maka 15 Ramadan tahun 40 Hijrah di Kufah, di Iraq, ketika pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah, maka bagaimana ketika Sayyidina Ali keluar untuk menunaikan solat subuh, maka Sayyidina Ali telah ditikam oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam laknatullahi alaih. Ditebas bahagian kepalanya, walaupun tidak putus, tapi luka kepala Ali dan putus urat bahunya. Begitu cepat dia dipukul dengan pedang, urat bahu dia putus, dan luka di bahagian kepala dia agak parah, sehingga membawa kepada kematian Sayyidina Ali. Dan Abdurrahman bin Muljam dihukum pancung, dihukum bunuh selepas kewafatan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Allah panjang kalau kita nak sebut kehaibatan Sayyidina Ali. Di sana ada sebuah kitab yang dijual yang menyebut tentang senarai ucapan keramat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terkenal dengan ucapan-ucapan dia yang hebat. Banyak kalau kita nak sebut. Saya ada kitab tebal jugalah, semua ucapan Sayyidina Ali yang dihadiahkan kepada saya oleh seorang pelajar yang sedang buat PhD. Dia pergi Indonesia, dia beli kitab tu, balik dia hadiah dekat saya. Alhamdulillah. Dalam tu semua ucapan Ali yang tak larat kita nak baca punya banyak.
ucapan-ucapan mutiara-mutiara haibat. Antaranya ucapan dia dalam menceraikan dunia. Wah, dunia ni aku dah ceraikan, dia kata. Dan aku tak ada masa untuk merujuk kepada dunia. Antara lagi ucapan dia, antara ilmu dan harta, mana lebih baik? Yang tu famous, kita semua tahu. Oh, banyak. Hebat Saidina Ali. Sampai Nabi kata, dia seperti Harun kepadaku, seperti Harun dengan Musa alaihi wassalam. Itu kehebatan dia. Radhiyallahu anhu. Dan maqam Saidina Ali berada di Najaf, di Iraq. Tidak di Baqi'. Baqi' hanyalah Saidina Uthman, manakala Abu Bakrin dan Umar bersama Nabi di dalam Masjidin Nabawi. Dan suka saya peringat, bagi sesiapa yang berada di kawasan Raudhah di dalam Masjidin Nabawi, berhati-hati. Kerana bila kita lihat tiang-tiang Raudhah yang melekat di rumah Rasulullah, di rumah Nabi, tiang tu melekat. Ujung last sekali tiang tu dipanggil tiang wufud, tiang duta. Lepas daripada tiang wufud adalah rumah Saidina Ali. Maka itu bukan Raudhah. Kena faham hadis min baiti ila mimbari. Nabi kata Raudhah, taman syurga tu, min baiti, daripada rumah aku, ila mimbari, sampai mimbar aku. Itulah Raudhah. Itulah taman-taman syurga. Maka ulama-ulama hadis menyebut rumah Saidina Ali tak masuk Raudhah. Sebab itu orang berebut Raudhah, sebab dia tak besar mana. Cuma sekarang Arab Saudi dia buat giliran kan. Kita kena daftar nusuk, macam-macam lah. Kena daftar. Ikut giliran. Dapatlah sekejap 15 minit, ikut turn kita. Pukul berapa nak masuk, kita akan daftar. Dan dia kata lulus saja, standby. Tunggu. Dapat 15 minit. Tu pun dia punya berlari serupa tu. Saya pergi tahun lepas bulan 9. Saya dapat tiang second last. Tiang Harsun. Tiang Harsun makna pengawal. Saya dapat duduk di situ. Tiang Harsun. Belakang tu tiang wufud. Nak pergi ke depan tak boleh dah. Dia bertinju serupa tu lah. Dia berebut bertinju tu serupa tu. Walaupun ada giliran, dia tak peduli Pak Arab. Kita Melayu warak lah. Warak. Mereka dah. Nang kita tengok mereka berlari, warak lagi. Jawab dia berlari sama. Dapatlah tiang Harsun. Tiang Harsun sebelum tiang wufud. Itu Raudhah lah. Tiang Harsun makna pengawal. Di situlah Saidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, di peringkat awal Nabi berhijrah. Situlah mereka kawal Nabi apabila ada ancaman Yahudi nak bunuh Nabi. Sehinggalah Allah menurunkan firman-Nya, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara engkau daripada manusia. Bila turun ayat tu, maka Nabi bubarkan pengawalnya. Maka dinamakan tiang Harsun. Tiang pengawal, masih lagi Raudhah. Belakang tiang wufud, lepas tu rumah Saidina Ali. Tak masuk Raudhah. Dia bagi dalam 15 minit. Lepas tu dia halau kita, grup lain pula masuk. Bagi saya bagus juga. Dapat giliran. Tidak dulu bertinju, patah tangan. Macam-macam jemaah saya patah tangan musim haji. Punya menahan tiang. Punya menahan kutu belakang duk impit. Dia duk tahan. Patah tangan. Jangan cari pasal Raudhah punya cerita. Jangan. Berebut. So dia buat giliran ni bagi saya bagus lah. At least kita boleh masuk juga. Walaupun 10 minit.
dapatlah berdoa, kerana Raudah kawasan mustajab, doa tembus sehingga 7 petala langit. Allahu Akbar. So nak pergi haji para hujaj, bakal duyufur rahman, ingat benda-benda macam ni supaya kita faham, kita tidak tersilap di dalam berada di kawasan Raudah. Baik, kisah Sayyidina Ali kita baca sikit. An Ali ibn Abi Talib yaqul, betulkan baris itu siapa ada kitab, bukan yaqal, yaqul, kharajtu fi yaumi syatin min baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadtu ihaban ma'tunan fahawaltu wasatahu faadkhaltuhu unuqi wa shaddadtu wasati fahazamtu bi khusin nakhli wa inni la syadidul ju'. Diriwayatkan daripada baginda Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, berkata ia, keluar aku pada suatu hari yang sangat sejuk, musim dingin dan hujan, dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana aku ada tinggal sama-sama dengannya, laki isteri anak beranak aku. Baik, Sayyidina Ali kata, satu hari pada musim sejuk di Madinah, pada musim sejuk dan hari hujan. Oh, tak boleh bayang. Tak boleh bayang. Saya pernah rasa dengan jamaah haji saya 7 darjah Celsius. Pernah sekali tu. Tak silap saya grup Cikgu Zul, tak silap. Cikgu Zul. Saya bawa dia. Saya tak silap saya, grup Cikgu Zul. 7 darjah Celsius Madinah. Dia punya ketak, ya Allah, ya Tuhan. Bercakap ni kira Manchester City lawan Arsenal. Kan? Ingat kau Arsenal juara bungkui. Berasap mulut. Sejuk. 7 darjah Celsius. Tuan-tuan, sejuk. Kita pergi Cameron dalam 17. Kan? Cameron Highland 17, 18. Takat tu lah. Kita pergi subuh di Masjid Tanah Rata tu 17, 16, dah lajak turun sikit 14. Tak adalah sampai 7, 6. Madinah bila dia sejuk, siap. 7 darjah Celsius saya pernah rasa. Dan Ali cerita, dahlah sejuk, musim hujan pula. Madinah ni dia jarang hujan, tapi ada hujan. Sebab itu Rasulullah semayang solat sunat istisqa di Madinah, minta hujan. Pembenihan awan itu usaha kita. Allah jangan tinggal, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim dingin, sejuk, aku keluar, kata Ali, dalam keadaan, bila Sayyidina Ali kata laki isteri dan termasuk aku anak-anak, maksudnya rumah dia tu bersambung dengan rumah Nabi. Itu maksud dia. Itu yang saya kata tadi, lepas tiang wufud rumah Ali. Itu yang dalam riwayat, apabila Rasulullah bangun solat malam tahajud, antara yang Nabi gerakkan ialah Sayyidina Ali dan Fatimah. Nabi gerakkan mereka sebab bersambung aja rumah tu. Belakang tu sambung tu rumah Sayyidina Ali. Maka Nabi gerak sekali bangun untuk tahajud solat malam. Ini Rasulullah. Maka sebab itu
Ali bila sebut begini kita fahamlah. Laki-laki, isteri, anak-anak. Maksudnya rumah dia berkembar dengan rumah Nabi. Sebab itu Nabi ada kala khutbah Jumaat, Nabi sampaikan khutbah. Saat lagi keluar merangkak Saidina Hasan, Saidina Husain radhiyallahu anhumah, cucu Rasulullah kadang keluar. Nabi tengah khutbah. Apa Nabi buat? Nabi turun daripada mimbar dan Nabi dukung cucu dia. Nabi naik balik atas mimbar dan Nabi sambung khutbah. Ada setengah pandangan menyebut itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payahlah. Tak payahlah. Berangkat-berangkatlah turun pula. Report Jabat Agama mampu. Kita tak payahlah. Kita yang pentingnya apa? Khatib tengah khutbah, masuk masjid, 2 rakaat tahiyatul masjid yang tu. Walaupun khatib tengah khutbah, jangan tinggal tahiyatul masjid. Sebab Nabi tegur sahabat. Bila ada sahabat duduk, Nabi tengah khutbah, Nabi kata, "Qum, bangun 2 rakaat yang ringan." Sahabat tu pun bangun tahiyatul masjid dan duduk balik. Begitu. Kadang kita perhati, tengok masuk duduk, khatib tengah khutbah. Tengoklah, kalau nak habis tak payahlah. Kalau dia dah baca doa untuk Al-Aminul Karim As-Sultan, tak payahlah. Tu dah nak habis dah. Ni awal-awal. Khatib baru start tahiyatul masjid, 2 rakaat yang ringan. Baca Fatihah, laju sikit, dah tak ada masalah. Muslimin, muslimat. Saidina Ali kata, aku keluar di musim dingin, hari hujan, kerana aku bersama dengan laki isteri anak beranak aku. Bila aku keluar, dapat aku kesejukan amat. Maknanya sejuk tak ada ayat lah, dah sembang dah tadi. Kesejukan amat, maknanya terlalu sejuk. Tak beku lah, maknanya terlalu sejuk. Dan saya tak boleh bayang bila hadis cerita, kalau wahyu daripada Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud cerita, kalau wahyu turun musim sejuk, Madinah ni sejuk yang amat sangat, Jibril datang bacakan wahyu. Urwah bin Mas'ud kata, ketika itu dahi Nabi mengalirkan peluh. Tuan-tuan muslimat, apa cerita ni? Musim sejuk berpeluh, mengalir peluh ketika dibaca wahyu, menunjukkan itulah beratnya wahyu. Beratnya Nabi menanggung ketika Jibril membacakan wahyu. Berpeluh di musim dingin Madinah. Bayanglah, kita kalau musim dingin sejuk masjid berpeluh teruk, confirm dah jantung, hampa pilah cek. Atau duduk dalam pejabat, baru masuk pejabat 8.30 berpeluh, confirm dah SPRM nak main. Adalah tu, projek mana harimat, adalah tu, confirm dah. Tak kena tibai dengan SPRM lah tu. Berpeluh. Itu penyakit. Nabi berpeluh dalam sejuk kerana wahyu dibaca. Menunjukkan beratnya wahyu. Apa hal sampai dekat kita malas baca wahyu? Apa hal 24 jam berlalu tanpa baca Al-Quran? Apa hal kita dalam keadaan 24 jam sekali pun tak buka Al-Quran? Apa nak jadi kita? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Faqra'u ma tayassara minhu. Allah kata kamu bacalah Quran. Ma tayassar. Apa yang mudah bagi kamu, baca. Saya mudah setengah juzuk, setengah muka surat je ustaz. Sila baca. Saya mampu 1 juzuk, sila.
Ada orang dia mampu 1 juzuk sehari. Bacalah. Ada orang 1 muka surat. Ada orang 2 baris. Janji baca hari-hari. Jangan jadi manusia yang tak baca langsung Quran. Di waktu yang sama boleh baca WhatsApp punya banyak. Boleh baca akhbar, boleh baca majalah, tapi Quran tak baca. Nak jawab apa dengan Allah? Walaupun baca Quran tu sunat, tak baca Quran tak berdosa, sunat aja. Tapi apa jadi kita? Benda lain boleh baca, Quran tak nak baca, apa hal? Apa teruk sangat kita? Quran ni kalam Allah. Lisanan Arabiyyan, bilisanin Arabiyyin mubin. Dalam lisan Arab. Quranan Arabiyyan, Quran dalam bahasa Arab. Dapat pahala baca. Tolong tuan-tuan muslimin muslimat. Saya yakin tuan-tuan muslimat baca. Bagaimana anak-anak kita peringat sama mereka. Jangan tinggal membaca Al-Quran walaupun sedikit. Baik, sejuk sangat kata Saidina Ali. Maka aku ambil 1 kulit buruk berlapuk. Dahlah buruk, lapuk pula. Kulit yang buruk. Zaman Nabi begitulah. Memang banyaklah peralatan daripada kulit. Hatta bekas minuman pun tak adalah kuku kowe, tak ada. Bekas minuman daripada kulit kambing. Tu Nabi. Itu para sahabat. Gantung kat dinding. Ada penutup. Itulah hadis sahih. Bagaimana Nabi minum sambil berdiri. Di rumah Anas bin Malik. Nabi minum. Nabi buka penutup kepada kulit kambing yang dalam tu ada air. Maka Nabi buka, Nabi tuang, Nabi minum. Sambil berdiri. Maka itulah nas dan dalil yang sharih bahawa minum berdiri tiada berdosa, walaupun tiada apa-apa musyaqqah, tiada apa-apa keuzuran. Saja-saja nak minum berdiri, tak ada salah apa, sebab Nabi buat. Tu dia duduk. Kita tengok orang minum berdiri macam tengok penyamun, macam buat dosa besar. Tapi tengok orang makan tangan kiri, minum tangan kiri, diam aja. Walhal itulah yang tak elok. Sehingga Nabi sebut dalam Sahih Al-Bukhari, minum tangan kiri, makan apa semua tangan kiri, ini adalah syaitan. Nabi apa? Orang yang kidal menulis jaga. Jangan duk terbiasa makan tangan kanan. Minum berdiri, Rasulullah buat. Hadis sahih, tak ada masalah. Saja-saja nak minum berdiri, pantai bi, tak ada salah apa, sebab Nabi buat. Kena reti mana boleh, mana tak boleh. Bahkan Imam Malik rahimallahu ta'ala menyebut, aku lebih suka minum zam-zam sambil berdiri dan melihat Kaabah. Itu Imam Malik. Imam Malik dia prefer berdiri minum zam-zam sambil tengok Kaabah. Itu Imam Malik. Tak ada hal. Tak ada masalah. Maka kita mesti reti hukum-hukum yang sedemikian. Makanya dia pun jumpa ataupun dia mempunyai 1 kulit buruk yang lapuk. Lalu aku balikkan tengahnya. Dia balikkan, maka aku masukkan leherku kepadanya dan aku ikat akan dia ke pinggang aku. Maka aku berkaskan ke badanku dengan daun kurma supaya dapat aku berpanas dengan dia. Dan sesungguhnya aku pada masa itu sangatlah lapar. Allahu Akbar. Dia ada 1 kulit, tengah-tengah tu macam ada lubang. Dia terbalikkan, dia sarung kat kepala dia. So baki lagi tubuh dia tu, dia ambil daun kurma, dia ikat. Untuk warming badan dia, untuk bagi panas tubuh dia. Itulah sweater mereka. Tak ada tebal-tebal wool macam kita, tak ada. Tak ada. Itulah
baju panas Saidina Ali radhiyallahu anhu ketika dia keluar daripada rumah Nabi dan dia menyebut, aku pada waktu itu berada dalam keadaan lapar yang amat sangat lapar. Hoi, tak boleh bayang. Pak mentua dia Perdana Menteri Madinah, dia lapar. Tak boleh bayang. Itulah sahabat. Dengan dunia ni tak ada kisah. Wahai yang mentua dia pemimpin nombor 1 Madinah. Takkan tak ada sekupang dua. Tak, Nabi serupa tu. Lapar gitu. Sama macam nantu dia Saidina Ali sepupu dia. Bersangatan lapar. Al-ju', cukup lapar sungguh dalam keadaan tidak empunya apa-apa makanan. Baik, sambung sikit. Walau kana fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'amun la ta'imtu minhu. Dan jikalau sekiranya ada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan, tentulah dapat aku makan daripada. Ni tak ada. Kau ada, aku boleh minta. Sebab Nabi dia akan bagi. Nabi dia dahulukan orang. Dia kemudian, tu Rasulullah. Dia dapat susu, dia tak minum dulu. Rasulullah panggil orang miskin, bagi orang miskin minum. Adalah baki sikit, baru Nabi minum. Tu perangai Nabi. Badui cekik leher Nabi. Badui minta duit. Nabi kata, aku tak ada duit. Hampir kedai sahabat, kata Nabi. Hang ambil lah apa barang hendak. Abang kat dia hutang, aku bayar. Nabi nak tolong bayar. Ada kita buat lagu tu. Mampu hang lah nak barang, pergi beli sendiri. Nabi dah. Tu Rasulullah mulia, tak ada ayat nak habaq. Mendahulukan orang lain daripada diri. Itu yang disebut qad ja'akum min anfusikum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dalam surah At-Taubah sampai disebut Nabi ni orang lain senang, dia berat tak apa. Orang lain senang, harisun, dia susah tak apa. Itulah perangai Nabi yang kita kena belajar, walaupun kita tak mampu nak buat semua, tetapi memikirkan orang lain adalah sesuatu yang Islam tuntut. Tambah orang susah. Baik. Kalau adalah makan, mesti Nabi bagi. Maka dengan sebab kosong rumah Nabi daripada makanan itu, maka laparlah semua kami di dalam rumah Nabi dengan sekalian istrinya. Ya Allah, ya Tuhan. Astaghfirullah, tak boleh nak bayang. Dengan Nabi lapar, sekalian isteri dia lapar, Sayyidina Ali lapar, Fatimah lapar, Hasan Husain lapar, semua lapar. Satu keluarga mulia, Bani Hashim, keturunan yang mulia, keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berada dalam kelaparan, menunjukkan itulah Rasulullah yang menyedikitkan dunia. Yang Nabi Aisyah kata, ada makan dia makan, tak ada dia puasa. Itulah yang tak mampu kita nak ikut. Tak ada mampu kita nak ikut. Puasa jugalah. Puasa 6, Isnin Khamis puasa. Mai hari Selasa tak puasa, tak ada makan, jawab dia start motor pergi cari roti canai jauh-jauh. Kan belah sini dah habis lah, pergi cari dekat Taman Sejati roti canai sarang burung kau punya. Kan sampai ke situ kita makan punya, cari sarang burung sungguh. Nak daging kau nak ayam? Daging lah. Sedap ya amat. Bukan sekepin.
Dua sarang burung. Punya makan. Allahu Akbar. Puasa kat kita. Senin Khamis balun. Ni nak coming soon Zulhijjah. 9 Zulhijjah, hari Arafah insya-Allah. Lepas tu Muharram pula. 10 Muharram, 9 boleh, 10 boleh. Allah. Tapi tak mampulah kita. Bila lapak, abang kata tak apa, puasa. Bini pun tarik muka, tak apa, jom pergi makan. Itulah kita. Tak sampai kita pada standard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita sambung bulan depan. Panjang tu. Fa kharajtu altamisu syai'an. Insya-Allah kita sambung yang itu pada bulan yang akan datang insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Pada sebelum ni nak pesan pada para hujaj duyufur rahman, satu je saya nak pesan, banyakkan bersabar, itu aja. Saya tak ada pesan lain lah. Banyakkan bersabar. Ujian pasti ada. Ujian di Arafah, ujian toilet, ujian di Mina, beratur, satu tandas 40 orang. 50 orang. Sebab tandas hanya ada 2,000. Satu maktab 2,000 tandas. So satu tandas 40 orang. Bayanglah. Kita nak beratur 40 orang satu tandas. Tanyalah siapa yang pernah rasa. Tahulah letihnya. Kalau di Mina ni memang letih. Baru kita tahu rahsia. Kenapa Allah Ta'ala sebut fadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Oh, kita tahu bila Allah kata siapa yang bersegera pada 2 hari tidaklah dia berdosa. Nafa awal, maknanya 12 Zulhijjah dia meninggalkan Mina. Siapa yang 2 hari kata Allah yaumaini fala isma alaih. Wa man ta'akhkhar, siapa yang melewatkan semalam lagi, tidur lagi semalam di Mina pun tidak jadi salah. Dua-dua boleh. Baru kita tahu rahsia penangan di Mina. Sehari itu memberi perbezaan yang cukup besar. Sehari kita free tu 12 Zulhijjah, lontar-lontar balik ke Makkah. Tak tinggal lagi semalam. Sebab kita tahulah penangan dia. Walaupun semalam, tapi dia punya ujian macam 10,000 tahun. Ujian tak ada lain lah. Toilet tu. Maaf sebut no? Maaf sebut. Tu yang ada kencing dalam botol, maaf sebut. Maaf sebut. Kencing dalam botol. Malas dah. Istinjak tidur balik. Tak boleh lah. Pi 2 pagi beratok, pi 3 pagi beratok. Aduh. So saya katakan sabar. Fasbir sabran jamilah. Bersabarlah. Sabar itu indah. Nanti rasalah pengalaman orang tua potong queue. Kan? Kita beratur elok dengan bergigi macam cerita Piramli, Doremi. Apa seniman bujang lapuk apa tu. Kita beratur dah dengan bergigi, sabun, tuala. Beratur elok kita nombor 10 duk kira, nombor 10 kira. Belakang ada dalam 12 orang ni. Tengok segi orang tua potong, relax. Orang tua umur 70. Dia potong, dia duduk depan toilet. Dia duduk. Dia sound pula kita. Empat nak marah aku marah. Entah nak kata apa? Baru lepas balik Arafah. Hampa nak mabrur ke nak Marlboro? Hampa pilih. Ya. Dia apa tu? Empat nak marah aku tak tahan dah. Orang tua umur 70 lebih. Dia duduk depan toilet tu, dia mencangkung tu.
Kita membuat bodoh. Dan 2 minit, kutu pula seorang lagi. Geng dia pula. Dia mula nak Marlboro. Ni kerja haji. Yang kata mabrur tu dia. Kita pun nak terburai ke pun. Bukan dia seorang, kita pun jenuh nak terburai juga. Itu yang cari botol. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tu saya selalu pesan. Sabar, sabar, sabar. Nanti nak tawaf ifadah, nak tawaf rukun orang berjuta. Sabar. Ni bukan umrah, ni haji. Kena impit, lemah, tak bernapas. Saya pernah kena. Nak mati dah saya rasa. Saya nampak dah nak mati dah. Kena impit. Lemah, tak bernapas. Doa on the spot. Ya Allah, selamatkan aku. Tu dia kata doa depan Kaabah. Buka terus jalan. Lega kita. Rasa nak pecah dada diimpit di orang. Sabar. Allah, inilah kerja haji. Itulah mabrur dia. Allahu Akbar. Selamat pergi, selamat pulang. Ada yang dah pergi dah. Dan pulang dengan haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur tentulah tak ada balasan kecuali syurga. Dan nak tahu mabrur ke tidak, kita balik, kita berubah. Kalau sebelum pergi downhill balik Marlboro, confirm. Confirm haji Marlboro. Sebelum pi downhill balik tukar jenama mahal sikit Marlboro. Dingkuk. Balik mesti berubah. Barulah dia akan mabrur. Semoga selamat pergi wahai duyufur rahman. Sabar banyak-banyak di atas ujian yang bakal kamu akan jumpa. Terutama saya selalu sebut di Mina. Itu paling kuat ujian di Mina. Sebab kita 3 hari di situ. Sabar banyak-banyak. Kerenah yang kita terpaksa hadapi, terutama toilet, bilik air, mandi dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati perjalanan kamu semua, menjadi tetamu Ar-Rahman, dan semoga pulang mengubah menjadi ejen-ejen perubah yang akan mengubah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.